Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pintar RPG KDRI. Hari ini kami ingin membentangkan bagi tugasan 3 GPIM 1022 Pendidikan Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Iza Sharafana binti Muhammad Zaidi, Nur Amirah Husna binti Zaiful Nizam, Nik Zahira Umairah binti Nik Azhar dan Nur Afrika Hanis binti Muhammad Asri. Baiklah, kami ingin membentangkan mengenai peranan khalifah di muka bumi dalam melaksanakan konsep amar ma'ruf dan nahi munkar. Seperti mana yang kita tahu, manusia diutuskan sebagai khalifah di muka bumi Allah. Khalifah dari segi bahasa bermaksud wakil atau pengganti yang berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu khalafa yang bererti ganti. Seterusnya, khalifah dari segi istilah ialah generasi muda yang dipilih oleh Allah SWT sebagai penggantinya untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi dengan menjalankan perintah Allah SWT sama ada di peringkat abadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Dalam Islam juga ada menyebut bahawa manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT selain daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan, jin-jin dan sebagainya. Dan sebagai umat Islam, kita juga percaya bahawa setiap apa yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah SWT yang sangat indah dan sempurna. Islam juga menyatakan bahawa manusia sebaik-baik kejadian Allah SWT yang dijadikan daripada tanah bermula daripada penciptaan Nabi Adam AS. Manusia adalah sebagai hamba Allah SWT yang diwajibkan untuk taat dan beribadah kepadanya serta memakmurkan bumi Allah SWT, yakni manusia perlulah membuat segala perintah dan suruhan yang disuruh oleh Allah SWT serta meninggalkan segala larangannya. Dalam pada itu, terdapat keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Allah SWT, iaitu dianugerahkan tugas atau amanah sebagai khalifah Allah SWT di muka buminya. Khalifah ini mempunyai keistimewaan kerana hanya diberikan kepada manusia sahaja dan bukan kepada malaikat, jin atau sebagainya. Ini merupakan contoh dalil atau hadis. Surah ini merupakan surah At-Tin ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baiklah, di sini kita faham bahawa sememangnya manusia merupakan sebaik-baik ciptaan yang telah diciptakan. Oleh itu, sebagai manusia, kita tidak boleh mengeluh ataupun merasakan bahawa menjadi manusia merupakan sesuatu kekurangan. Sedangkan kita sebagai hamba Allah perlu bersyukur kerana kita dilahirkan sebagai seorang manusia. Dan juga kita dijadikan dan diamanahkan menjadi sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okey, sebagai hamba, manusia perlu melaksanakan amanah Allah, memelihara serta mengawal agama Allah serta ajaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua, mengabdikan diri kepada Allah menerusi beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh dalam bentuk yang sempurna. Seterusnya, amar ma'ruf adalah melakukan perkara yang baik, nahi mungkar pula adalah mencegah perkara keji dan mungkar. Dekat tajuk ni ada beberapa peringkat amar ma'ruf nahi mungkar ini yang dapat dilaksanakan, iaitu peringkat diri iaitu hamba Allah, peringkat rumah tangga, peringkat masyarakat dan yang terakhir ialah peringkat negeri, negara dan alam sejagat. Yang pertama ialah peringkat diri iaitu hamba Allah. Peringkat diri ni merupakan kewajipan asas setiap individu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Peranan diri sendiri dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran ni, ia melibatkan kesedaran peribadi untuk lakukan kebaikan. Ia turut memberikan contoh positif dan ambil bahagian dalam memperbaiki persekitaran sekeliling kita. Ia juga termasuk dalam aspek moral, tingkah laku sosial dan keprihatinan terhadap keadilan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Dari sini, umat Islam ni ia wajib menginsafi diri mereka dengan melaksanakan kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar ni dalam konteks kehidupan seharian. Sebagai contoh, menunaikan amalan fardu seperti solat, zakat, puasa dan haji. Sebagai seorang mukmin, tugas utama kita ialah berdakwah kepada Islam. Sebagai contoh macam ajak manusia lakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Ada dalam surah Al-Imran ayat 104. Ayat ni Allah Subhanahu Taala ni ia menyeru agar ada sebagai orang-orang mukmin ni sampaikan dakwah bagi menyebarkan agama Islam dan mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan. Yang kedua ialah peringkat rumah tangga. Dalam peringkat rumah tangga ni kita wajib bagi kita untuk mendidik ahli keluarga kita ke jalan kebaikan dan menjauhkan mereka dari kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga wajib bagi mana-mana ahli keluarga menyeru dan mengajak ke arah amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya terhadap ibu bapa, orang gaji ataupun anak angkat adalah perlu dilakukan dengan berhati-hati mengikut syariat Islam. Peranan ibu bapa dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam sesebuah keluarga ni amat penting sebabnya ibu bapa ni merupakan orang yang paling dekatlah dengan anak-anak. Kerana ia juga disebabkan asas keharmonian masyarakat dan kemakmuran negara itu bermulanya dari rumah. Selain itu, dari segi peringkat masyarakat, di sinilah bermulanya hukum fardu kifayah bagi tugas dakwah. Adalah wajib bagi mana-mana anggota dalam satu kelompok masyarakat itu menyeru ke arah amar ma'ruf nahi mungkar agar masyarakat hidup dalam suasana Islam yang penuh dengan rahmat Allah. Dalam peringkat masyarakat ni sebenarnya terbuka sebabkan bila kita tengok sesuatu kemaksiatan tu kita perlu tegur. Cara cegah kemungkaran ia ada 4, iaitu dengan tangan. Dengan tangan ni mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kuasa masing-masing. Yang kedua ialah dengan lidah, mengubah dengan percakapan atau lisan, iaitu dengan nasihat dan bimbingan yang baik. Yang ketiga ialah dengan hati, iaitu membenci kemungkaran tersebut dan menjauhkan diri dari tempat kemungkaran tersebut. Ini adalah selemah-lemah iman. Kebiasaannya masyarakat ni ia dok tegur sebab dia takut bila tegur tu berlakunya konflik antara masing-masing. Tapi sebenarnya benda tu adalah satu dakwah untuk kita. Dan yang terakhir bagi topik peranan khalifah ialah peringkat negeri, negara dan alam sejagat.
Di peringkat ini, tuntutan fardu kifayah untuk berdakwah semakin meluas sesuai dengan Islam sebagai agama yang universal. Apabila telah wujud kumpulan-kumpulan masyarakat yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar di dalam masyarakat, maka wajib pula bagi kumpulan-kumpulan itu berdakwah di peringkat yang lebih besar hingga ke peringkat antarabangsa. Kebiasaannya dalam peringkat negeri ini, ia melibatkan sebuah kepimpinan lah. Yang pertama, kepimpinan ni, pemimpin ni wajiblah untuk memelihara dan memartabatkan nilai murni agama dalam negara tu. Ia juga perlu berusaha untuk pertahankan kesucian agama daripada segala bentuk penyelewengan, kesesatan, ideologi yang bercanggah dengan Islam dan sebagainya. Kepimpinan ni juga ia wajib hapuskan segala bentuk penyelewengan yang merosakkan imej masyarakat dan Islam dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian seperti penerangan, mengemukakan hujah dan sehinggalah kepada tindakan undang-undang. Sebagai contoh, macam ajaran sesat, pihak agama Islam perlulah mengambil pencegahan awal supaya ajaran tu tak tersebar kepada orang ramai. Sewajarnya, pemimpin ni ia menjadi teladan serta amalkan cara hidup yang betul dan tidak menyeleweng. Sekiranya pemimpin tidak mengamalkan kebenaran, maka rakyat akan menjadi lebih rosak lagi. Sebagaimana maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, mengapakah kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Surah Al-Baqarah ayat 44. Itu sahaja dari saya untuk slide ini. Terima kasih. Cara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Menyampaikan nasihat dengan cara yang baik dan sopan merupakan cara yang paling efektif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nasihat yang disampaikan haruslah berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis serta disampaikan dengan cara yang tidak menyinggung perasaan orang yang menasihati. Yang kedua, menghindari kemungkaran. Menghindari kemungkaran adalah cara lain untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan cara ini, kita dapat memperlihatkan contoh yang baik bagi orang lain dan mencegah terjadinya kemungkaran di sekeliling kita. Dan yang ketiga, mengajar orang lain untuk berbuat baik. Mengajar orang lain untuk berbuat baik juga merupakan cara yang efektif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini kerana kita dapat mengajar orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang baik dan sopan. Yang keempat, menjauhi orang yang melakukan kemungkaran. Menjauhi orang yang melakukan kemungkaran juga merupakan cara yang efektif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini kerana dapat mencegah terjadinya kemungkaran dalam kalangan individu di sekeliling kita. Hal ini kerana orang sekeliling kita dapat mempengaruhi perbuatan ataupun mentaliti yang akan mempengaruhi diri kita sendiri. Dan yang kelima, menggunakan kekuasaan. Khalifah atau pemimpin negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Khalifah dapat membuat undang-undang yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.